Baik, bertemu kembali dalam Persona SY. Baik, Zahira, sebelum kita berehat tadi, Ustaz ataupun Bro Firdaus Wong ada mengatakan bahawa dalam tempoh kita berubah tu mesti ada orang sekeliling yang akan cakap macam-macam. Ya. So, saya pasti Puan Zila bahkan. Saya panggil Kak Zila lah, senang ya. Lebih dekat lah. Kalau lebih serasi di hati. Panggil Datin lah. Datin. Amin. Puan Sri terus. Ya. Kalau dalam konsep dah berubah, dah berhijrah ni, kalau kata orang-orang cakap ni sebenarnya menyebabkan istiqomah kita terganggu ya. Kita pernah cakap berkenaan dengan istiqomah Zahira dalam Raya Haji baru-baru ini. Namun Puan Zila sendiri dalam keadaan sekitar, sebab dalam dunia artis ni kita faham kalau berubah ini macam-macam. Macam-macam keluar. Berubah kerana fashion lah. Nanti tanggal balik lah macam tu. Mungkin Puan Zila boleh kongsikan apa yang Puan Zila lakukan untuk kekalkan istiqomah tu? Saya tak nak peduli pun apa orang cakap. Sebab dulu saya pakai sesingkat mana, saya buka macam mana pun saya tak peduli apa orang cakap. Apatah lagi dengan sekarang. Jadi, tapi Alhamdulillah dalam Instagram saya, follower saya, semua memberi kata-kata semangat. Tak pernah ada satu. Saya rasa ada satu, dua je lah yang cakap benda yang kurang. Itu pun DM kan, personal lah, tak adalah dia tunjuk dekat secara terang-terangan. So kebanyakannya semua alhamdulillah Kak, semoga istiqomah. Kebanyakannya mendoakan untuk saya. Tapi saya tak tahulah yang lain-lain saya tak tahulah, macam Ustaz cakap tadi apa? Penyakit ain apa benda, takut orang saya tak tahu benda-benda macam tu, saya tak berapa pasti sangat, tapi saya tak ambil peduli sangat apa orang nak cakap pasal saya. Saya jenis macam tu. Tapi kalau kita nak kekal istiqamah ni kan, Bro Firdaus, saya rasa bukan satu perkara yang mudah. Tapi macam mana kita nak jadikan hati kita ini, bila kita melakukan satu-satu penghijrahan, sebagai contohnya hijrah nurani itu, hati itu sendiri sangat susah untuk terus kekal istiqamah. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita terus istiqamah? Nak istiqomah tu perkataan yang cukup mudah. Kita nak berubah dari segi pemakaian kita mudah. Sebab itu ramai yang dia berhijrah tu dia tak kekal. Sebab apa? Dia berhijrah luaran. Tapi dalaman dia belum lagi. Jadi apa yang saya maksudkan di sini adalah penting bagi contoh selepas saya memeluk Islam, hatta orang yang dah berhijrah, dia dah berubah dah luaran dia tu. Tetapi dia perlu juga mengubah, iaitu pemikiran dia dengan hati dia, dengan membersihkan hati dia. Sebab mungkin waktu dia berhijrah, kita bagi contoh je. Kalau satu gelas yang dah letak dengan macam-macam air kat dalam tu kotor. Tapi kemudian kita balut dengan satu kertas yang cantik. Cantiklah. Tapi dalamnya kotor. Jadi apa yang kita perlu buat? Gelas tu pun perlu bersihkan. Supaya bila hati yang bersih itu baru boleh mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu macam mana nak bersihkan hati? Dia kena cari ilmu. Dia tak boleh kata okey aku dah berubah alhamdulillah. Senang je nak pergi mana butik belilah fashion. Okey je. Instant, no problem. Tapi untuk kita istiqomah, untuk kita nak berkekalan, dia nak cari ilmu itu. Sebab itu Nabi SAW kata mencari ilmu itu adalah satu kewajipan. Cari ilmu yang fardu dululah. Tak payah nak cari ilmu fiqh lah apa. Tak. Ilmu akidah kita, semakin akidah tu akad kita, ikatan kita dengan Allah. Makin kita ikatan dengan Allah makin kuat, kita macam rock climbing. Saya bagi analogi ya, rock climbing ni. Kalau rock climbing tu ikatan ke atas tu tak kuat, kita tergelincir, kita jatuh. Sebab dia tak kuat, apa telah berlaku? Kita jatuh, patah tulang, mati ya. Tapi bayangkan rock climbing, ikatan ke atas kuat. Kita jatuh, tak jatuh ke bawah. Kita tersangkut kat tengah, kita mungkin tersentap sakit sikit, tapi hidup. Maksudnya, kalau kita ikatan kita dengan Allah kuat, ilmu kita kenal Allah, maka macam akak sebut, apa orang kata dulu apa aku? Yang penting apa Allah kata. Sebab yang bagi masuk syurga ni Allah, bukan orang lain. Dia yang nak kata macam-macam kat aku ni pun, dia belum tentu. Dia pun kena kebenaran Allah. Maksudnya, jalinkan hubungan kita dengan Allah, cari ilmu, kenal Allah, dan insya-Allah istiqamah tu. Dan dalam perjalanan istiqamah, jangan kita ingat kita akan macam ni je. Tak. Dia akan yang penting tu it's not how many time you fall down. It's how many time after you fall down you stand up and you rise again. Dia perlu selalu berjalan. Jangan statik. Kalau statik tu macam denyutan jantung mati ya. Analoginya ya betul. Ustaz ni lebih tak kurang juga daripada artis juga Zahira. Kalau saya tengok tweet Ustaz misalnya, Ustaz aktif berdakwah menggunakan media sosial. Kalau kita melihat dakwah Nabi dulu, zaman dahulu ada cabaran-cabarannya. Dalam zaman kini adalah media sosial. Saya melihat ada juga komen-komen nakal atau komen-komen yang hatred kepada Ustaz sendiri. Saya tengok Ustaz membalasnya dengan senyuman, membalas dengan kata-kata hikmah dan sebagainya.
apa kekuatan yang Ustaz gunakan untuk kita dekatkan orang yang kadang-kadang tersasar sebenarnya sebab tak boleh terima dan sebagainya, tapi Ustaz boleh mendekatkan diri dengan cara yang sebegitu. Kalau saya lihat Ustaz Abid Liu ada cara yang sendiri, Ustaz sendiri dengan cara sendiri, mungkin boleh kongsikan dengan penonton kita. Dia macam ni. Bila kita nak contoh berhijrah, buat apa pun, you tak buat apa pun, orang akan mengata. Betul ke tak? Jadi apatah lagi kalau kita nak ikut sunnah Nabi, kita nak ikut jalan kebaikan, mesti ada orang mengata. Dakwah adalah sunnah, dan sunnah dalam berdakwah adalah ujian, cacian, makian, ugutan bunuh pernah ada dan sebagainya. So normal benda tu. Tetapi dalam dakwah kita memerlukan hikmah. Ada kalanya orang tu sengaja troll kita. Alah, sekejap je pun. Alah, dia ni mu'allah tahu apa. Contoh, dia orang cakap pasal kita. Dia troll kita supaya dia nak kita agitated, dia nak kita bengang, nak kita marah, nak kita give up. Itu tujuan dia. Anda kata kita respon dengan marah balik dekat dia, dia berjaya. Ya, betul. Dia berjaya. Betul. Tapi untuk menggagalkan rancangan dia, jangan layan dia. Tapi kalau nak layan, kita pun, betul juga. Ada orang troll saya. Saya kata, dia ubah muka saya letak jadi patung berhala, ada letak saya dekat anjing dan sebagainya. Saya kata, teruk. Tapi saya kata, saya balas balik, saya kata, designer tu tak pandai lah crop. Kau nak tak aku tolong crop? Cantik lagi. Psycho lah. Psycho balik. Reverse psychology. Relax lah. Tapi ada orang, dia sengaja tegas, kita firm dengan dia. Supaya orang lain tak terpengaruh dengan kejahilan yang dia bawa, kemaksiatan yang dia bawa. Ada orang dia tak tahu. So, kekuatan tu dari mana? Kita kata, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Sebab bila mana kita lihat Nabi di Taif, Nabi kena baling dengan batu kan? Kita mana kena? Kita baru orang komen je, komen batu cakap. Emoji batu. Kita okey. Nabi kena baling dengan batu, berdarah. Malaikat diutuskan untuk hempapkan kepada Taif, penduduk Taif. Nabi tak. Malahan Nabi mengadu. Ini kita sebagai muslim, ini yang kita kena buat. Termasuk saya juga. Iaitu bila ada masalah, orang caci maki kita, kita bagi tahu, ya Allah, kepada siapakah engkau nak serahkan urusanku? Pada siapa? Nak serahkan kepada orang yang hina aku, yang tak suka kepada aku? Ataupun engkau nak serahkan urusan aku ini kepada engkau yang memiliki kekuasaan? Kita cukup. Selagi mana Allah reda perkataan kita, saya petik, saya pinjam agak jangan ambil royalty tau. Perkataan kita, as long as, selagi mana Allah reda, I don't care. Sama jugalah macam Puan Zila tadi ada katakan kan, tak peduli dengan apa yang orang cakap. Dan juga dengan perubahan hari ini kan Hafiz, kan kita seperti kita lihat, kita juga mungkin Puan Zila boleh kongsikan dengan penonton-penonton Pesona XY ni yang mana apa yang Puan Zila lakukan untuk terus kekal istiqamah, bagaimana untuk mempelajari agama itu sendiri. Itu rahsia. Oh, alamak. Kalau macam tu kena nyanyilah pula. Takut riak lah. Ya, betul. Tadi mungkin kita kongsikan untuk penonton kita kat luar tu supaya mereka juga menjadikan satu benda itu sebagai pengajaran, pelajaran juga inspirasi. Islam ni sebenarnya simple lah. Kita simplekan dia lah. Okey, bagi saya kalau kita rasa kita nak istiqomah, kita nak tukar 100%, sampai semuanya kita nak tukar, kita akan rasa macam awalnya saya rasa aku tak semua hari ni tertinggal solat berapa banyak ni nak kena cover, nak kena. Sebenarnya kalau saya fikirkan balik, ya Allah, kau tahu kan aku ni hamba yang lemah. So kau bagilah petunjuk sikit, bagi kekuatan. Kau jangan bagi aku malas, jangan bagi aku ini, jangan bagi ini, bagi kekuatan, bagi kesemangat, bagi ini. Jadi minta, doa supaya benda tu nanti dia akan jalan sendiri. Secara saya istiqomah, saya buat benda-benda yang dulu saya dah banyak tinggal. Sekarang ni saya dah mula membetulkan sikit saya punya mengaji. Okey, saya dah tinggal lama. Saya try untuk jadikan Quran tu sahabat saya, panduan saya. Solat-solat sunat. Okey, saya cari benda yang baik-baik je. Positif je. Saya nak buang sifat-sifat negatif yang dulu saya rasa orang ni tak bagus. Saya fikir kenapa orang tu jadi macam tu? Kerana begini. Kenapa? Itu saya ambil sebagai kekuatan untuk saya terus berjalan dengan lurus. Saya tak nak ada bengkok-bengkok dah. Minta-minta lah kalau saya tergelincir pun, angkatlah saya. Allah, tolonglah aku ni dah. Aku baru bertatih balik. Maksudnya berjalan balik. Saya mengaku sebenarnya saya belum cukup sempurna. Yang maksudnya cukup untuk bercerita tentang agama yang
terlalu mendalam. Saya tak pandai sangat, tetapi saya cuba untuk jadi yang terbaik untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk kawan-kawan saya, siapa yang tengok saya. Kalau anggap saya ni sebagai sumber inspirasi, alhamdulillah. Kan sama-sama kalau boleh buat, kita simpulkan rasa apa yang kita mampu buat. Setakat saya mampu buat ini, ya Allah, aku nak macam ni sikit lagi. Minta lagi. Allah kasih, jangan takut. Sebab saya rasa Allah kasih saya dapat. Macam mana saya nak cakap kalau benda tu Allah dah kasih kat saya. Oi, aku dapat ini. Buat apa nak cerita? Kan tadi apa riak? Ini dia sisi lain yang kita semua fikirkan selalu kalau kita tengok dekat drama tu, antagonis. Ya, betul. Apa garang. Ini bukan Hari ni lakonan, ini bukan lakonan. Ini adalah orangnya yang really. Ini betul-betul. Betul, terima kasih Bro Firdaus Wong dan juga Puan Zila atas perkongsian berkenaan dengan Hijrah Nurani ini. Dan mungkin kata-kata akhir, ucapan selamat hijrah akhir sikit-sikit untuk penonton kita. Baik, sahabat-sahabat semua yang dikasihi sekalian, saya nak akhiri dengan satu ungkapan. Iaitu ulama mana yang tiada masa silamnya, dan pastinya setiap pendosa itu ada masa depan dia. Yang penting adalah kemahuan kita nak berhijrah. Pastikan setiap hari kita bergerak 1 mm, 1 mm. Kalau tak dapat 1 km, 1 mm. Orang tak nampak, tapi Allah tahu pergerakan itu. Ada hadis yang mengatakan ada orang yang dah bunuh 100 orang. Dia nak bertaubat. Tak sempat lagi nak sampai ke tempat tu. Destinasi tak sampai. Tapi niatnya dah ada. Dia bergerak ke arah situ dan akhirnya mati dalam keadaan itu. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan dia ke jannah. Begitu juga yang penting adalah kita berada di dalam siratul mustaqim. Kadang-kadang terbabas sikit, ambil balik, masuk balik siratul mustaqim. InsyaAllah. Puan Zila sedikit mungkin Ucapan Ma'al Hijrah untuk penonton Terpesona XY. Alah, saya tak pandai nak bagi ucapan. Alamak. Terima kasih. Sebenarnya saya berterima kasih sangat pada yang memberi sokongan, yang mendoakan untuk saya, keluarga saya. Dan satu je perkataan saya nak cakap dekat sini. Jangan takut mencari Allah. Jangan takut dekati diri dekat Allah. Sebab kita bukan dapat di akhirat, sebenarnya kita dapat kenikmatan yang tak terhingga di dunia ni juga sebenarnya. Kalau kita cari dunia, kita akan dapat dunia je. Kalau kita cari akhirat, Allah bagi dunia juga. So jangan takut. Terima kasih. Itu ada satu kata-kata yang cukup memberi inspirasi kepada kita. InsyaAllah apa yang kita lihat hari ini memberi motivasi dan juga menggalakkan orang lain untuk ke arah yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi Ustaz Firdaus Wong dan juga Puan Zila atas perkongsian. Dan jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan dengan satu lagi segmen istimewa untuk Hijrah Nurani ini. Kita jumpa selepas ini. Bukan jumpa lagi, jangan ke mana-mana.